Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan selamat pagi. Saya akan kenalkan diri saya. Okey, nama saya ialah Cikgu Nur Aini binti Muhammad Sarkawi, di mana saya adalah guru sains kelas anda. Okey. Saya akan mengajar sains dan saya akan tunjuklah yang ni adalah buku teks sains yang sepatutnya anda dapatlah, tetapi memandangkan COVID ni awak tak dapatlah buku teks. So, cikgu rasa adalah usaha anda sendiri untuk download buku teks, e-buku teks maksudnya daripada internet lah. No choice, awak kena usahakan sendiri kerana inilah norma baru pembelajaran kita. Okay, so kita akan pergi kepada bab yang pertama. Bab pertama ialah bab pengenalan kepada penyiasatan saintifik. Kita nak berkenalan dulu dengan penyiasatan saintifik. Kenapa kita kena menyiasat secara saintifik? Okay? So, yang pertama sekali, kita kena tahu apakah itu sains. Okay? You nak belajar sains, apakah sains? Benda yang kita nak belajar sains tu. Okay? Sebenarnya, okay, dalam buku ni ada tulis lah tapi cikgu akan bagi tahu definition dia secara verbal lah. So, sains ialah disiplin ilmu yang melibatkan pemerhatian dan eksperimen yang sistematik terhadap fenomena alam semula jadi. Keyword dia ialah pemerhatian dan eksperimen secara sistematik. Kalau kita nak kaji sesuatu, of course kita akan buat pemerhatian dulu. Bila kita buat pemerhatian, kita rasa wondering. Kenapa macam ni? Kenapa macam tu? Sebab apa dia macam ni? Sebab apa macam tu? Macam awak sakit perut, awak akan buat pemerhatian dulu. Perut aku sakit. Kenapa perut aku sakit? Barulah awak siasat. Tadi aku makan ni, makan ni, macam tu lah. So, tapi dalam sains, dia kena ada pemerhatian dulu untuk mewujudkan masalah yang kita nak kaji, dan juga eksperimen, iaitu nak mengkaji macam mana cara dia. Apa benda yang berlaku sebenarnya secara sistematik. Bukannya pakai-pakai teka-teka, tak ada. Dia ada cara dia secara sistematik. Okay, now kita tengok dalam buku ni memang dah ada lah. Actually you tak dapat buku ni, tapi cikgu tunggulah. Now kita akan pergi kepada kepentingan sains dalam kehidupan seharian. Awak tak boleh nafikan sains tu sangat penting. Saya rasa apa je kita buat memang ada kena mengena dengan sains. Tetapi sama ada awak faham itu sains atau tidak sahaja. Okey? Apa maksudnya? Apa maksud cikgu semuanya berkaitan dengan sains? Semua ada kena mengena dengan sains. Awak kena ingat satu benda. Benda yang awak setiap hari guna, semuanya berkaitan dengan sains. Awak sakit, awak makan ubat, betul? Ubat itu adalah kajian sains. Kalau you sakit, kalau you rasa sakit perut, ada ubat tertentu yang awak ambil. Kalau awak luka, ada ubat tertentu awak ambil. Tidak sesuai kalau sakit perut, awak pergi makan ubat sakit mata. Betul tak? So, ubat yang dia cipta, ubat yang kita wujudkan itu adalah daripada kajian sains. Okay? And apa pentingnya sains? Kenapa perlu sains? Itulah maksud cikgu. Sekarang ni inovasi sains menjadikan kita dapat menyelesaikan masalah yang tak boleh diselesaikan dulu. Betul tak? Okay? Contohnya macam penyakit. Sekarang ni kita kena glamour pasal COVID, right? So now orang tengah develop vaksin untuk COVID. Sebab sebelum ini tiada orang yang berfikir pasal COVID. Sebab virus ini tidak wujud. Okay? Tetapi contoh-contoh virus yang dulu dah wujud dan diwujudkan pula vaksin untuk lawan, contohnya campak, campak, beguk. Alright? So, bila penyakit ni ada, dengan yang ada sains dan teknologi, mereka mengkaji dan juga diorang jumpa vaksin apa yang sepatutnya dia buat untuk kontrol penyakit itu daripada berjangkit. Sebab kebanyakan penyakit itu, polio ke campak ke whatsoever, berjangkit dan mengakibatkan kematian. Okay? So, kalau awak tengok sekeliling awak pun, apa pentingnya sains? Aku tak banyak nak cakap banyak. Awak duduk rumah awak tu, macam mana rumah awak dibina? Kalau tiada ilmu sains, awak rasa awak boleh ke bina bangunan yang tinggi? Awak rasa bangunan yang tinggi awak duduk tu, adakah stable untuk awak duduk? Beranikah untuk anda duduk? Betul tak? Macam mana? Okey, cikgu cakap pasal bangunan lah. Kalau you tahu, saya rasa most of you tahu macam mana satu bangunan, satu benda tu untuk dibina lah. Okey, awak pernah tengok simen kan? Simen tu mula-mula dia letak simen tu, adakah simen tu terus keras untuk membentuk bangunan? Tidak. Simen tu ada dalam keadaan cair. Dia susun di dalam, kita panggil plaster lah. Susun, letak bata, lepas tu letak simen, lepas tu by time simen tu akan keras. So bangunan tu akan menjadi kuat. Betul tak?
So, itu adalah satu kaedah sains yang diorang kaji. Macam mana nak membina bangunan. Kalau dulu, orang lama dulu, mana ada rumah bangunan-bangunan batu-bata, betul? Kalau orang zaman-zaman yang moyang awak lah, semuanya rumah kayu. Tapi dengan teknologi mengaji, lebih stable rumah yang dibina dengan batu. Betul tak? Kalau banjir pun tak teralih rumah tu, betul tak? So, ini adalah kemajuan teknologi. Okay. Other than that, saya rasa most of you confirm ada Astro lah. Duduk rumah kampung ke rumah mana ke, Astro tu confirm bercakapkan boleh dikata 80% lah rakyat Malaysia ni ada Astro, betul tak? So Astro ni anak-anak adalah satu sistem satelit yang menghubungkan ke negara-negara ataupun ke channel-channel daripada negara luar masuk ke Malaysia. Kalau awak tengok kat Astro tu berapa banyak channel yang overseas punya, betul tak? Yang awak tonton lah National Geographic. So kalau you ada Astro, make sure you watch something yang good, something yang bagus, ada pelajaran dan ilmu di situ. Contohnya National Geographic kan. Pernah ke awak pergi tengok contohnya zebra depan mata? Kalau tak pergi zoo lah, kan? Tak akan ada, betul tak? Kita tak jumpa. Tapi kita tahu macam mana sebabnya kita tonton kat TV. Benda yang luar negara yang kita tak boleh nak tengok pun kita boleh tahu kerana adanya TV satelit. Because of what? Because of science and technology. Not only that, kita boleh berhubung melalui satelit. Sistem perhubungan kita. And then you sekarang ni you tahu kan kita ada GPS, ada Waze, Papago. Itu untuk apa? Untuk navigate kita nak pergi mana tempat, betul tak? Saya nak pergi satu tempat ni, nak pergi tempat makan ni, tak tahu kat mana. Waze saja sampailah korang. Dia siap bagi lagi pergi kiri, pergi kanan, U-turn balik ke whatsoever. Itu satelit punya sistem. You have to know that. Kaji benda yang elok. Alright, other than that, dari segi pertanian. Okay, pertanian kalau dulu memang kita faham nak bertani, tanam kat tanah. Kat tanah baru pokok akan tumbuh. Tapi nowadays hydroponic punya kaedah. Betul tak? Hydroponic ni maksudnya hydro. Perkataan hydro pun you have to understand is about water. Dia berkaitan dengan air. So tiada tanah pun tumbuhan tu boleh hidup subur. Ada kaedah, ada cara dia. Okay. Dan other than that yang macam cikgu cerita lah, vaksin dan sebagainya kan. Okay, untuk merawat penyakit. Okay. Now we go for science technology. Kita pergi kepada kerjaya dulu. Bidang sains dulu. Kalau awak tengok kat sini, bidang sains ada banyak. Kalau kita bincang kat sini ada 6. Okay. Bidang yang pertama ialah bidang fizik. Kalau cakap pasal bidang fizik, awak pernah dengar kan perkataan physical. Kalau dengan namanya fizik, dia more kepada benda-benda yang melibatkan benda luar, bukan tindak balas. Okey, dia kajian tentang tenaga dan kesan dia terhadap jirim. Okey, dan juga apa contoh-contoh kerjaya ataupun benda yang berkaitan dengan fizik. Contohnya ialah jurutera. Okey, jurutera dan tenaga kinetik. Jurutera awak pernah tak engineer kan? Engineer kena belajar fizik. Okey, bidang pertama fizik tadi settle. Now yang kedua ialah bidang biologi. Okey, bidang biologi ni pasal apa? Okey, dengar perkataan bio. Bio maksudnya kehidupan. So it means that biologi adalah bidang yang membincangkan, mengkaji tentang benda yang hidup. Benda hidup tak semestinya manusia. Haiwan pun hidup, mikroorganisma pun hidup, tumbuhan pun hidup. Okey, so benda-benda hidup ni adalah di bawah bidang biologi. Okey, so kalau awak ni seorang nak jadi seorang doktor, awak nak jadi seorang zoologist yang jaga haiwan, nak jadi veterina, doktor haiwan, mesti tahu dan belajar bidang biologi. Okey, itu bidang pertama tadi fizik, bidang kedua biologi. Now kita pergi pada bidang yang ketiga, which is kimia, bidang kimia. So bidang kimia ni more kepada tindak balas. Okey, tindak balas sesuatu dengan sesuatu yang lain. Apa hasil dia? Okey, awal-awal lain, hasil lain. Itu adalah tindak balas kimia ataupun bidang kimia. Okey, so apa maksud contoh bidang kimia cikgu? Okey, banyak. Letupan, pernah dengar bom meletup tu tak? Okey, macam mana bom tu boleh meletup? Kerana dia mengkaji apakah bahan kalau ditindak balaskan dengan api akan menghasilkan satu letupan. Okey, itu contoh. Okey, other than that, nak buat ubat. Kalau penyakit ini, ubat ini sesuai. Macam mana tu? Itu kerja farmasis kan? Pernah dengar farmasi? Seorang tu kita panggil farmasis, ahli farmasi. Dia lah yang akan kaji macam mana tindak balas
satu ubat kepada badan kita. Okey, macam awak demam kan? Demam ni, tinggi suhu ni, tak boleh nak bergerak. Tapi once you ambil Panadol, paracetamol, you ambil apa-apa ubat yang berkaitan dengan demam lah, tak lama lepas tu you rasa kebah. Kebah tu maksudnya you rasa sihat, you rasa okey. Why? Because ada tindak balas di dalam badan kita. Tindak balas kimia tu berlaku antara ubat dengan sistem badan menjadikan kita lebih sihat. Okay, now itu bidang kimia. So kita dah tadi physics, bio, kimia. Now kita pergi yang keempat, iaitu geology. Once I said geology, once I said geo, it means that apa tahu? Muka bumi, bukan muka bumi. Okay, kalau cakap pasal geo, itu bermaksud bumi. Perkataan-perkataan tu menjadikan awak boleh ingat, oh yang ni maksud ini, oh ini kaji bidang ni. That's why you pernah belajar geografi kan? You akan belajar geografi. Kalau geografi belajar pasal apa? Pasal muka bumi. Samalah. Kalau geologi, orang yang kaji bumi. Orang yang belajar pasal bumi. Apa pasal bumi cikgu? Kita akan kaji pasal apa batu-batuan yang ada, mineral-mineral yang ada. Apa maksud mineral cikgu? Emas tu mineral, biji timah tu mineral, apa lagi, silver tu mineral, karbon tu mineral. Benda tu semua ada kat dalam muka bumi kita, dalam bumi dan di pada permukaan bumi kita. Orang-orang itulah yang akan kaji bidang dalam bidang geologi. Okay, and then itu geologi. Alright, fizik, bio, kimia, geologi. Dan 4 dah kita cover. Now kita pergi kepada yang kelima, astronomy. Bidang kelima adalah bidang astronomi. So kalau bidang astronomi, awak tengok kan perkataan awak langgan astro kan? Okay. So sebenarnya dia daripada perkataan astronomi. So astronomi ni actually kita kaji tentang planet, bintang dan objek lain yang dekat luar bumi, iaitu di alam semesta. Okay. Bidang astronomi adalah bidang yang mengkaji tentang planet, bintang dan juga apa-apa yang berada di alam semesta lah. Ada orang suka bidang astronomi ni. Dia suka kaji bintang lah, bulan lah, planet dia hafal. Ada orang suka yang tu. Okay. Now the last one, which is meteorology. Bidang yang terakhir yang kita nak discuss, meteorology. So meteorology anak-anak, okay, meteorology adalah satu bidang yang mengkaji tentang apa tahu? Perubahan iklim dan cuaca di bumi. Okay, now very famous Jabatan Meteorologi, mengkaji Jabatan Meteorologi. Banyak orang pasti dengar meteorologi. Kat mana awak selalu dengar? Dekat berita pun kan, kaji cuaca tu. Sekarang ni adalah musim banjir, betul tak? So orang keep on tengok apa laporan daripada Jabatan Meteorologi supaya dia bersedia. Okay? Kalau kita tak duduk kat kawasan banjir, kawasan yang banyak hujan, kita tak risau. Tapi orang yang duduk di kawasan yang banjir, yang ada tanah runtuh dan sebagainya, dia risau sebab dia tahu kalau banyak hujan ni habislah rumah aku. So I have to get ready, kena pindah ke whatsoever. Kawasan bukit, tiba-tiba memang ada angin, lepas tu hujan yang lebat, dia takut tanah runtuh. So dia get ready. Faham? So meteorologi ni mengkaji perubahan cuaca dan iklim. Meteorologi. Okay, so ada 6 bidang yang kita sudah bincangkan. Yang pertama apa tadi? Fizik, biologi, kimia, geologi, astronomi dan juga meteorologi. Ingat benda ni, awak tak ada buku teks kan? So video saya ni awak ingat, mainkan untuk faham. Okay, alright. Seterusnya, dekat buku teks ni cikgu teruskan. Kita nak bincang kerjaya dalam sains, dalam bidang sains. Kenapa kalau awak ambil bidang sains, awak boleh pergi pada banyak kerjaya? Cikgu nak beritahu satu benda. It's very important for you to learn science. Awak belajar sains, kalau awak nak pilih bidang-bidang lain adalah sangat luas. Sebab sains ni sangat luas. So kalau bidang sains awak pilih, maksudnya pilihan kerjaya yang awak boleh pilih juga nanti bila nak kerja juga sangat luas. Don't be scared of science. Don't be scared of science. Sebab bagi saya, sains ni adalah satu ilmu untuk kita tahu. Betul tak? Kalau awak boleh cakap macam ni, saya bapak saya nak datuk, saya nak Tan Sri, buat apa saya nak pergi belajar lagi. Tapi awak kena ingat, belajar sains ni untuk kita tahu satu benda dan tidak membahayakan diri. Betul tak? Contohnya macam api lah, kan?
Kalau orang yang belajar sains, dia tahu kalau api tu nyalaan kuning tak panas. Tapi kalau nyalaan api tu adalah warna biru, it means api tu berada pada suhu yang sangat tinggi. If you don't believe me, you go to the dapur, you go to your mom's kitchen, you switch on the stove. Buka lampu, buka mak awak punya dapur tu. Awak tengok. Awak boleh tanya mak awak. Kalau lah awak buka tu, api tu warna, nyalaan dia warna kuning, awak tengok periuk mak awak, mesti warna hitam. Tapi kalau api tu awak buka warna biru, periuk mak awak clear. Sebab apa? Api nyalaan yang kuning maksudnya api tu tak berapa nasihat, tak cukup oksigen. Dia banyak jelaga. That's why hitam. Kalau api biru, berhati-hati. Janganlah awak dekat-dekat. Memang cepat terbakar dan memang boleh berlaku maksudnya awak punya tangan melecut. Jangan dekat dengan api yang warna kuning. Itu pengetahuan, betul tak? So orang yang belajar sains dia tahu. So sains ni adalah untuk ilmu pengetahuan awak. Bukannya awak kata sains ni untuk alah tak penting pun, bukannya aku nak guna. Dia tak boleh fikir macam tu. Okay. So now, apakah kerjaya dalam sains? Kerjaya dalam sains sangat banyak. Okay. Kalau nak jadi doktor, mesti ada sains. Nak jadi cikgu pun boleh kalau awak belajar sains, kan? Awak nak jadi ahli forensik. Do you know what is forensic? Forensic adalah orang yang mengkaji tentang orang yang dah mati. Betul tak? Orang yang mengkaji pasal orang yang dah mati. Contoh forensik, siapa yang suka tengok CSI, whatsoever kan, cerita-cerita penyiasatan tu. Okay. Jumpa mayat yang dah berapa hari, kita nak kaji. Dia mati sebab apa? Dia kena bunuh ke? Dia kena tembak ke? Dia kena cocok ke? Dia kena cekik ke? Kalau awak masuk bidang forensik, awak akan dapat mengkaji apakah asbab kematian sesuatu benda tu. Okay. Other than that, awak boleh jadi ahli geologi. Awak boleh jadi ahli astronomi. Awak boleh jadi apa? Ahli microbiology. Mengkaji, kalau microbiology mengkaji benda yang seni, iaitu mikroorganisma. Okay. Awak boleh jadi ahli farmasi, buat ubat nanti. Okay. Awak boleh jadi, of course, awak boleh jadi engineer. Kalau nak jadi engineer, nak jadi doktor, ini kerjaya yang paling orang suka lah, kan? Paling hebat lah. Kalau ikutkan, you must have knowledge in science. It means that kimia, bio, fizik awak mesti kuat. Faham? Itu adalah contoh kerjaya dalam bidang sains. Now, kita tengok kepada inovasi teknologi. Okay? Inovasi teknologi. Kalau contoh pada buku teks awak ni, dia tunjukkan handphone lah. Okay? So, handphone tu adalah telefon mudah alih, betul tak? Tak ada wayar. Saya rasa awak punya zaman tak sempat pun tengok telefon ada wayar, macam zaman saya. So handphone, kalau kita cakap handphone, it means that phone tu ada kat tangan. Handphone. So boleh bawa kat mana. So handphone ni anak-anak, daripada dulu sampai sekarang, dulu masa dia ada handphone, mungkin hebat sangat lah. Tapi sekarang ni, by time, handphone tu dia berinovasi. Faham tak? Inovasi, dia transform jadi bentuk-bentuk lain dan kegunaan lain. Kalau dulu, awal-awal handphone dicipta, memang hanya awak boleh call dan juga hanya awak boleh message. Kegunaan handphone dulu call dan message saja. Tapi nowadays handphone bukan itu saja kegunaan dia. Handphone banyak kegunaannya, iaitu untuk apa? Awak boleh search internet, awak boleh berhubung dengan orang kat luar negara, awak boleh ada media sosial awak sendiri. Okay, bentuk telefon juga berubah. Masa zaman cikgu awal-awal dulu, telefon tu tebal besar macam ni kalau awak tengok. Ni handphone dulu ni, tebal besar. Tapi by time handphone makin kecil. Now, dulu kalau awak tengok handphone dulu, dia ada button-button nak tekan. But nowadays, telefon dah tak ada button, semuanya flat screen yang kita boleh touch sahaja. Itulah inovasi. Alright. So, cikgu akan pergi sikit lagi lah. Right. Now kita tengok kepada makmal sains. Okay. Right. Makmal sains kita. So, makmal sains kita ni, awak sepatutnya masuk makmal sains lah. Tapi nak buat macam mana, kan? Okay. So, makmal sains kita nak kenal apakah barang-barang ataupun radas-radas dalam makmal sains lah. So, saya rasa radas-radas makmal sains ni saya tak boleh nak cover lagi. Okay. Nanti awak cuba Google dan search sendiri. Ini usaha awak sendiri, norma baru. Okay. Now, cikgu akan pergi pada simbol-simbol amaran. Okay. Simbol-simbol amaran ni apa maksudnya, cikgu? Maksudnya macam ni. Kalau awak tengok satu bahan tu, awak tahu apakah bahayanya bahan tu. That's why kena belajar, kan? Okay. Awak
Awak tengok yang pertama saya tunjuk kat sini saja. Simbol-simbol amaran. Okey. Simbol yang pertama simbol pangkah. Okey, awak tengok simbol pangkah ni. Kalau awak tengok kat satu botol tu ada simbol pangkah, apakah maksud dia? Dia adalah bahan yang merengsa. Okey. Merengsa ni maksudnya kan, kalau awak hidu ke awak dekat dengan bahan tu, dia akan jadikan mata awak merah, pedih dan sakit. Not only mata, tapi hidung dan juga awak punya tekak. Okey, so jauhkan daripada diri anda kalau tak perlu guna. Dan jangan sekali-kali awak menghidup wasap yang keluar. Apa contoh dia, cikgu? Apa contoh bahan merengsa yang tanda pangkah ni? Okey, contohnya ialah ammonia dan juga chloroform. If you know what is chloroform, kalau awak pernah tengok cerita-cerita ke apa kan, dia nak culik orang, dia letak satu benda dekat dekat tisu, tu dia tekap kat hidung dan mulut kan. Bila orang tu bau, dia pengsan. Itu adalah contoh bahan merengsa. Boleh buat sampai kau pengsan. Okey. And then yang kedua kita tengok yang ni simbol dia. Cikgu rasa awak pernah tengok kot simbol macam kipas 3 ni kan. Okay, simbol kipas 3 ni ialah bahan radioaktif. You know what is radioaktif kan? Bahan radioaktif ni adalah bahan yang kita tak nampak. Sinar dia tak nampak. Tak tahu pun kalau kena. Tapi dia boleh mengakibatkan kanser. Contoh dia uranium, plutonium. Actually banyak lagi. Okay, tapi yang nak hafal contoh dia uranium dan plutonium. Okay. Kalau awak dekat dengan bahan ni, awak tak tahu apa berlaku tau. Tapi dia dah serang sel awak dalam badan. Okay. Lepas tu 4-5 tahun lepas tu baru awak tahu awak dapat kanser. Faham? Itu adalah bahan radioaktif which is very very dangerous. So kalau nampak tanda 3 macam kipas tu, silalah lari. Okay. Now the third one. Ni adalah nampak tak macam orang punya tangan, lepas tu ada satu benda menitik-nitik kat tangan. Itu nama dia ialah bahan mengakis. Menghakislah maksudnya tu. So kalau bahan mengakis ni, kalau kena kulit memang terhakislah kulit. Tercabut kulit awak. Okay, so bahan-bahan mengakis ni kalau awak terkena, tolonglah basuh dengan air yang banyak. Okay, apa contohnya bahan mengakis? Contoh bahan mengakis ialah asid dan alkali yang pekat. Okay. Okay, seterusnya. Awak tengok sini. Ni gambar tengkorak pula. Nampak gambar tengkorak. Gambar tengkorak ni pula ialah bahan yang beracun dan toksik.